Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu artikel berita yang mengejutkan ramai, di mana ada kepimpinan bersatu yang meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengemukakan permohonan maaf beliau kepada rakyat Malaysia. Nah, persoalan yang pertama yang timbul setelah saya melihat artikel ini, kenapa tiba-tiba kepimpinan bersatu mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan permohonan maaf kepada rakyat Malaysia. Nah, rupanya ini sebenarnya yang terjadi, di mana dalam satu artikel dari sinarharian.com, Perdana Menteri perlu minta maaf, gagal turun harga minyak, kata Nazri. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Anda dipersilakan untuk like video ini. Anda juga boleh share video ini dan bantu channel ini dengan menekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Nah, dalam artikel ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa memohon maaf kepada rakyat kerana gagal menurunkan harga minyak seperti mana yang pernah dijanjinya sebelum ini. Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Negeri Sembilan, Muhammad Nazri Muhammad Yunus berkata, tidak ada alasan lagi untuk Anwar menunaikan janjinya kerana beliau kini sudah menjadi Perdana Menteri yang diidam-idamkan selama ini. Kalau dia, Anwar, bagi tempo 24 jam nak turun harga minyak, jika berkuasa dan malam ini, pada Ahad, kita bagi dia tempo 24 jam, mesti mohon maaf kepada rakyat kerana gagal tunai janji. Wow, ini bagi saya satu kejutan besar dari Bersatu untuk Perdana Menteri Malaysia. Dan secara pribadi, bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab perkara ini dengan lebih rasional dan lebih relevan lagi. Dalam artikel ini, ia kerana dua ulasan diberi. Maafkan saya, dua alasan diberi. Pertama, dia sebut jika menang akan turun harga minyak 24 jam. Tapi bila ditanya dulu, dia jawab belum menang lagi. Pada 2018, Pakatan Harapan menang, dia jawab dia bukan Perdana Menteri. Dan apabila sudah menang dan jadi Perdana Menteri dan jadi Menteri Keuangan pula, apalagi alasan katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah Perdana gelombang Mi-9 Kito ubah di markas PAS Port Dickson pada Ahad. Ujar Muhammad Nazri, meskipun sudah masuk 8 bulan memerintah negara, namun sehingga kini tiada satupun janji populer yang dilaungkan sebelum ini telah dilaksanakan. Beliau turut menuntut Perdana Menteri memaklumkan kepada rakyat tentang formula menurunkan harga minyak dan bila ia boleh dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, kenyataan dari kepimpinan Bersatu ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi saya merupakan satu kenyataan yang cukup besar dan ini pasti mengejutkan ramai. Di mana Nazri berkata, Perdana Menteri perlu meminta maaf gagal turun harga minyak. Jadi saudara-saudara, dalam artikel ini juga apa yang menariknya, Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Sembilan, Muhammad Nazri berkata, tidak ada alasan lagi untuk Anwar menunaikan janjinya kerana beliau kini sudah menjadi Perdana Menteri yang diidam-idamkan. Adakah ini bermakna Bersatu juga telah mengidolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bukan Muhyiddin Yassin? Sebab di dalam artikel ini kata Muhammad Nazri tidak ada alasan lagi untuk Anwar menunaikan janjinya kerana beliau kini sudah menjadi Perdana Menteri yang diidam-idamkan. Jadi saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon sokongan Anda untuk channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan share video ini dan tekan butang subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian.
Sebelum ini, kita dikejutkan dengan isu rasuah di KLIA, yang melibatkan salah satu menteri, yaitu Menteri Pelancongan Tiong King Sing. Nah, pada akhirnya kita juga mendengar bahwa Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya turun turun di KLIA untuk membuat pemantauan. Nah, pada akhirnya, saudara-saudara, berita susulan yang kita dengar hari ini dari Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang saya lihat dalam satu artikel dari biharian.com, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Anwar. Nah, saudara-saudara, ini satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan dari Perdana Menteri. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mendedahkan Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara sedang disiasat pihak berkuasa berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa. Beliau menerima maklumat ada unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran tertentu oleh mereka yang layak mendapat status kewarganegaraan. Nak beri satu makluman, semalam saya terima mungkin masih dalam siasatan di Jabatan Pendaftaran. Kita permudahkan orang yang layak mendapatkan status kewarganegaraan dan sebagainya untuk mendapatkan sijil itu dikenakan lagi bayaran. Tapi jumlahnya terlalu kecil. Harus ada tindakan yang keras dan tegas, kalau tidak dia merosakkan seluruh imej pentadbiran, katanya pada perjumpaan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri. Anwar menegaskan masih ada kelompok kecil dalam Jabatan Imigresen yang masih selesa dengan sistem dan amalan lama yang mengaitkan mereka dengan pelakuan rasuah. Semalam, sebelum sambut kepulangan Agong, saya sempat ke KLIA kerana ada sedikit sebanyak keributan kecil. Tentunya saya lihat umpamanya semua kaunter imigresen berfungsi. Maknanya majoriti kaki tangan imigresen menjalankan tugas dengan baik. Tetapi seperti mana yang kita sedar, dan sering saya tegaskan ada kumpulan kecil yang masih biasa dengan sistem dan amalan lama. Saya percaya itu bidang kuasa SPRM yang harus bertindak. Selalu kita sebut kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Dalam tinjauan di KLIA, Perdana Menteri turut mendapati hanya satu daripada 7 mesin pengimbas Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Terminal 1 yang berfungsi. Saya, Menteri Keuangan dan JKDM bawah saya, tapi takkanlah nak tunggu Menteri turun baru tahu rosak. Ini ada kelemahan dari segi maklumat kerana kalau belanjanya hanya sekitar beberapa juta, kita boleh luluskan segera. Saya percaya SPRM tidak akan menyiasat kalau diluluskan segera kerana keadaan itu mendesak. Bayangkan saya dimaklumkan scanner itu rosak sejak tahun lalu. Nah, saudara-saudara, akhirnya kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara bakal disiasat. Jadi saudara-saudara, adakah kalau kedua-dua jabatan ini disiasat, adakah akan ada tangkapan yang berlaku kalau tiba-tiba dapat dibuktikan ada beberapa individu di dalam Jabatan Imigresen ataupun Jabatan Pendaftaran Negara yang dapat dibuktikan bersalah? Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini lagi satu kejutan kepada seluruh Malaysia, di mana salah satu individu ataupun pemimpin terkenal, saya boleh katakan ini pemimpin terkenal, disebabkan ini adalah individu ini disebut adalah seorang bekas menteri. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba pula viral baru-baru ini ataupun hangat baru-baru ini tentang isu yang dinaikkan oleh Alif Shukri
Dalam satu artikel dari Astro Awani, Alif Syukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Wow. Persoalannya saudara-saudara, siapakah bekas menteri tersebut yang dituntut oleh Alif Syukri untuk membayar hutang puluhan juta? Ahli perniagaan yang juga pempengaruh, Datuk Alif Syukri Kamar Zaman, menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Alif mendakwa beliau berkali-kali coba menghubungi individu tersebut, namun sehingga kini masih tiada respon. Tak akan bekas menteri macam ini. Saya hubungi, dia tak angkat. Saya WhatsApp, dia tak balas. Dulu nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya. Saya tak nak cerita perkara sebenar. Nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal, dia hartawan satu Malaysia, katanya dalam satu hantaran. Nah, saudara-saudara, adakah kenyataan ataupun artikel ini menyatakan saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal dia hartawan satu Malaysia. Persoalannya kenapa dinyatakan dalam artikel ini orang Langkawi harus mesti kenal dia hartawan satu Malaysia. Nah, saudara-saudara, adakah bekas menteri ini berasal dari Langkawi? Ini adalah kenyataan dari Alif Syukri dalam satu hantaran di Instagram pada Ahad. Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman maya berkenaan dengan lebih 11.000 tanda suka diberikan. Pemilik akun bernama Fizi Hasan 88 mendakwa bahwa dia cukup mengenali Tan Sri itu. Saya kenal Tan Sri ini sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya. Saya berhenti dari hotel itu pun sebab malas nak sebut, kata Fizi Hasan 88 dalam ruangan komentar hantaran Alif Syukri itu. Seorang lagi individu yang bernama Eza_Azaiti dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata, ramai dalam kalangan pekerja, termasuk dirinya, tidak dibayar gaji semenjak pandemi COVID-19. Saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujarnya. Jadi saudara-saudara, akhirnya influencer ataupun pempengaruh Alif Syukri dalam satu kenyataan dari artikel asroawani.com. Alif Syukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Bagi saya ini satu lagi kejutan. Mungkin juga ini menjadi kejutan kepada Tun Mahathir disebabkan dalam artikel ini mengesahkan dalam sebuah perenggan dalam artikel ini, saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar sahaja. Orang Langkawi mesti kenal dia hartawan satu Malaysia. Persoalannya yang disebutkan di sini adalah orang Langkawi. Adakah bekas menteri tersebut adalah orang Langkawi? Nah, saudara-saudara, semua menjadi persoalan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu artikel berita yang mengejutkan ramai, di mana ada kepimpinan bersatu yang meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengemukakan permohonan maaf beliau kepada rakyat Malaysia. Nah, persoalan yang pertama yang timbul setelah saya melihat artikel ini, kenapa tiba-tiba kepimpinan bersatu mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan permohonan maaf kepada rakyat Malaysia. Nah, rupanya ini sebenarnya yang terjadi, di mana dalam satu artikel dari sinarharian.com, Perdana Menteri perlu minta maaf, gagal turun harga minyak, kata Nazri. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Anda dipersilakan untuk like video ini, Anda juga boleh share video ini, dan bantu channel ini dengan menekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Nah, dalam artikel ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa memohon maaf kepada rakyat kerana
gagal menurunkan harga minyak seperti mana yang pernah dijanjinya sebelum ini. Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Negeri Sembilan, Muhammad Nazri Muhammad Yunus berkata, tidak ada alasan lagi untuk Anwar menunaikan janjinya karena beliau kini sudah menjadi Perdana Menteri yang diidam-idamkan selama ini. Kalau dia, Anwar, bagi tempo 24 jam nak turun harga minyak jika berkuasa dan malam ini pada Ahad kita bagi dia tempo 24 jam, mesti mohon maaf kepada rakyat kerana gagal tunai janji. Wow, ini bagi saya satu kejutan besar dari Bersatu untuk Perdana Menteri Malaysia. Dan secara pribadi bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab perkara ini dengan lebih rasional dan lebih relevan lagi. Dalam artikel ini, ia kerana dua ulasan diberi. Maafkan saya, dua alasan diberi. Pertama, dia sebut jika menang akan turun harga minyak 24 jam. Tapi bila ditanya dulu, dia jawab belum menang lagi. Pada 2018, Pakatan Harapan menang, dia jawab dia bukan Perdana Menteri. Dan apabila sudah menang dan jadi Perdana Menteri dan jadi Menteri Keuangan pula, apalagi alasan katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah Perdana gelombang Mi-9 Kito ubah di markas PAS Port Dickson pada Ahad. Ujar Muhammad Nazri, meskipun sudah masuk 8 bulan memerintah negara, namun sehingga kini tiada satupun janji populer yang dilaungkan sebelum ini telah dilaksanakan. Beliau turut menuntut Perdana Menteri memaklumkan kepada rakyat tentang formula menurunkan harga minyak dan bila ia boleh dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, kenyataan dari kepimpinan Bersatu ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi saya merupakan satu kenyataan yang cukup besar dan ini pasti mengejutkan ramai. Di mana Nazri berkata, Perdana Menteri perlu meminta maaf gagal turun harga minyak. Jadi saudara-saudara, dalam artikel ini juga apa yang menariknya, Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Sembilan, Muhammad Nazri berkata, tidak ada alasan lagi untuk Anwar menunaikan janjinya kerana beliau kini sudah menjadi Perdana Menteri yang diidam-idamkan. Adakah ini bermakna Bersatu juga telah mengidolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bukan Muhyiddin Yassin? Sebab di dalam artikel ini kata Muhammad Nazri, tidak ada alasan lagi untuk Anwar menunaikan janjinya kerana beliau kini sudah menjadi Perdana Menteri yang diidam-idamkan. Jadi saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon sokongan Anda untuk channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan share video ini dan tekan butang subscribe.